Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita keizinan untuk bersama-sama pada hari ini dan mengambil ruangan waktu rehat pada hari bekerja untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Apa yang paling penting sekali adalah kita berjaya untuk menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita menyambung pengajian kitab yang sudah bertangguh beberapa tempoh daripada pengajian kitab Penawar Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kita telah masuk pada bab yang kedua. Pada hari ini kita sambung pada fasal yang kedua dengan tajuk rakus dalam berkata-kata. Perbincangan ini akan membawa 10 lagi tajuk seperti mana yang telah disebut daripada 10 kelakuan yang dicela setelah membicarakan tentang jantung hati. Berkata pengarang rahimahullah, fasal 2, rakus dalam berkata-kata. Rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Ketahuilah bahawa rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela yang wajib atas kita menjauhinya. Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap kalbu, yakni gelap hati. Bahkan banyak berkata-kata itu menjadi sebab bagi mati kalbu, yakni mati hati. Dan kerana itu Rasulullah SAW membesarkan masalah lidah. Maka sabda Nabi SAW, "Thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw qal manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Maksudnya, ibumu kehilangan kamu dan tiada disembamkan manusia atas muka mereka atau katanya hidung mereka, melainkan yang dituaikan oleh lidah mereka, yakni perkataan mereka. Dan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang percaya kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka ia hendaklah berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Dan sabda Nabi SAW, "Man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah." Maksudnya, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada antara dua tulang dagunya dan antara dua kakinya, aku menjamin baginya syurga. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di dalam bab yang pertama kita telah membicarakan berkenaan dengan anggota tubuh badan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan berkenaan dengan mata. Kita juga telah membicarakan berkenaan dengan telinga. Dan pada fasal yang ketiga kita telah membicarakan berkenaan dengan lidah.
Kemudian pada hari ini, daripada perbincangan tentang anggota pada bab yang pertama, pengarang Asy-Syaikh telah membawa kepada kita perbahasan berkenaan dengan kecelaan. Daripada 10 perkara yang disebut sebagai cela, antaranya adalah sangat rakus dalam berkata-kata ataupun tidak memberi perhatian berhubung dengan percakapannya. Maka insya-Allah kita akan huraikan pula berkenaan dengan rakus dalam berkata-kata sebagai salah satu di antara bentuk kecelaan. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, rakus dalam berkata-kata itu kelakuan yang dicela, menjadi suatu kewajipan atas kita menjauhinya. Kerana apabila seseorang itu rakus dalam berkata-kata, maka akan lahirlah perkara yang sia-sia. Oleh kerana itu, para hadirin sekalian, kedudukan manusia sendiri akan mendapat kemuliaan tatkala mereka memelihara kata-kata. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita dapat menyaksikan antaranya kisah yang berlaku pada seorang tokoh. Walaupun dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tetapi namanya sebaris di antara nama yang cukup masyhur, iaitu Luqmanul Hakim. Para hadirin sekalian, walaupun dia bukan nabi, walaupun dia bukan rasul, cukup menjadi bukti kehebatan dirinya apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan Luqmanul Hakim sebagai salah seorang yang diabadikan namanya dalam surah Al-Quranul Karim. Siapakah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim, para hadirin sekalian, bukan orang yang hebat rupa paras, bukan orang yang sempurna daripada sudut anggota fizikal. Tidakkah Luqmanul Hakim seorang lelaki yang berkulit hitam? Tidakkah Luqmanul Hakim seorang yang sangat lemah fizikalnya? Tidak ada sebarang kelebihan daripada sudut fizikal luaran untuk Luqmanul Hakim. Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ, dan sesungguhnya kami telah bawakan kepada Luqman itu hikmah kebijaksanaan. Beliau pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Para hadirin sekalian, pengembala kambing ni satu kerja yang tidak ada pada pandangan manusia, satu kerja yang sangat biasa. Tetapi Allah angkat darjat Luqmanul Hakim sehingga ia dimuliakan oleh manusia yang lain. Mana-mana tempat yang dihadiri oleh Luqmanul Hakim, manusia akan mengerumuninya, akan berada di sampingnya untuk mendengar kata-kata yang baik daripada Luqmanul Hakim. Kebetulannya terjadi satu kisah apabila rakan sepengembalaan menyaksikan keadaan Luqmanul Hakim, lalu dia terus mengadap Luqman. Dia kata, bukankah kamu ini Luqman? Luqmanul Hakim kata, ya, akulah Luqman. Tidakkah kita dahulu sama-sama mengembala kambing? Luqmanul Hakim menyatakan, ya, memang suatu ketika dahulu kita sama-sama mengembala kambing. Kata rakannya, mengapa kamu begitu dimuliakan? Mengapa darjat kamu sangat tinggi nak dibandingkan dengan aku dalam keadaan yang kekal seperti dahulu? Tidak ada sebarang kelebihan untuk diri. Luqmanul Hakim dengan merendah diri menyatakan, aku juga tidak mampu untuk menceritakan kepada kamu kenapa. Tetapi di antara perkara yang menyebabkan aku seringkali dikunjungi oleh manusia untuk mendengar apa yang dibicarakan, aku tidak berkata-kata, melainkan kata-kataku itu adalah kata-kata yang benar. Dan aku tidak bercakap, melainkan apa yang aku bercakap itu, aku pastikan ia benar-benar memberi manfaat kepada diriku. Para hadirin sekalian, Allah mengangkat darjat Luqmanul Hakim kerana menjaga tutur bicara. Allah memuliakan Luqmanul Hakim kerana dia tidak rakus dalam berkata-kata. Allah meletakkan darjat yang tinggi untuk Luqmanul Hakim kerana dia menyambut apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu pengarang memberikan penegasan kepada kita
berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap kalbu, gelap hati. Makin banyak kita bercakap perkara yang sia-sia, maka makin gelaplah hati. Tatkala gelapnya hati pada waktu tersebut, tuan sekalian, kita tidak dapat lagi bimbingan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak berkata-kata itu menjadi sebab bagi mati kalbu. Banyak bercakap pun antara punca hati kita jadi mati. Para hadirin sekalian, apa yang berlaku pada kita hari ini, apabila kita meletakkan mati itu pada fizikal, tapi kita tidak bimbang mati itu jatuh pada hati kita. Kematian yang berlaku pada fizikal, para hadirin sekalian, waktu yang kita takut. Mati sebelah tubuh, kita dah takut. Kita kaku, tubuh badan kita lumpuh, saraf yang menyerang tubuh badan kita menyebabkan kita kaku keseluruhan. Kita bimbang, kita takut. Tetapi mati hati, kita tidak memberikan perhatian. Antara punca yang dikesan mati hati adalah rakus dalam berkata-kata. Sebab itu Nabi SAW memberikan satu amaran, sehingga Nabi bersumpah dengan menggunakan emak. Sakilatka ummuk, kamu bakal ibumu bakal kehilangan kamu. Wahal yakubbun nasu ala wujuhihim, dan tiada disembamkan manusia atas muka mereka ataupun di atas hidung mereka, melainkan yang dituaikan oleh lidah mereka. Yang menyebabkan kita jatuh tersembam, para hadirin sekalian, sehingga menjadi orang yang sangat hina, adalah kerana dituaikan daripada hasil perbuatan mulut kita. Masa kita bercakap atas dunia suatu ketika dahulu, masa kita berkata-kata di atas dunia, akhirnya pada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala sembamkan muka kita, kesan daripada perbicaraan yang telah kita lakukan ketika masih hidup di atas dunia. Sebab itu para hadirin sekalian, kita belajar ilmu tasawuf, mengambil peringatan daripada para alim ulama ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita bermuhasabah diri kita. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, hasib nafsaka fi kulli khatrah wa raqibillaha fi kulli nafas. Hendaklah kamu bermuhasabah pada setiap detik dan ketika, dan hendaklah kamu bermuraqabah, rasa Allah pantau kamu pada setiap kali kamu bernafas. Tuan-tuan sekalian, apakah nasihat seperti ini menjadi satu keutamaan dalam diri kita? Lalu kita meletakkan, kita bertanya balik, bila masa kita telah bermuhasabah? Kalaulah Al-Harith Al-Muhasibi menyatakan hasib nafsaka fi kulli khatrah, hisab diri kamu setiap detik, setiap ketika, barangkali kita tidak sempat untuk memperingati apa yang telah kita kerjakan. Kita celik saja mata daripada tidur malam tadi, kita menunaikan kewajipan solat subuh, kemudian terus datang bekerja. Mungkin saat ini kita sedang bermuhasabah, apakah pagi ini kita telah gagal di dalam menjaga kata-kata? Apakah pada pagi ini kita telah tersilap dengan rakus berkata-kata, menggunakan lidah bicara kita sehingga kita melakukan perkara yang tidak sepatutnya? Hasib nafsaka fi kulli khatrah, kamu kena bermuhasabah pada setiap detik. Wa raqibillaha fi kulli nafas, kamu kena rasa dipantau oleh Allah pada setiap kali kamu bernafas. Para hadirin sekalian, tiap kali kita bernafas, kita rasa Allah sedang melihat kita. Kita sedang mengikuti majlis ilmu pada hari ini, kita perlu merasai bahawa Allah sedang memantau diri kita. Maka di antara perkara yang kita pelajari daripada kelas pada hari ini adalah dalam aspek memelihara kata-kata kita. Lalu Nabi SAW memberikan pesanan kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang sesiapa yang percaya dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Tuan-tuan sekalian, tengok cara Nabi Muhammad SAW didik kita.
Yang pertama, sebelum daripada nak masuk kepada kandungan pendidikan, iaitu berkata baik ataupun mendiamkan diri, Nabi letakkan pendahuluan. Pendahuluan ini Nabi kaitkan dengan iman. Sesiapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena berkata baik. Artinya tuan-tuan sekalian, orang yang tidak berkata baik pada waktu tersebut, iman kepada Allah tidak kukuh, iman pada hari akhirat tidak kukuh. Kenapa Nabi kaitkan iman pada Allah, iman pada hari akhirat? Beriman kepada Allah, kita yakin setiap perkara yang kita bercakap Allah sedang nilai. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang terkeluar daripada mulut kita, melainkan ada pada sebelah kita ini raqib dan atid. Apa pun kita bercakap tuan-tuan sekalian, tak kira dia ustaz, dia ulama, dia siapa pun, semua sekali raqib dan atid catat. Mereka yang bergelar alim ulama akan dihisap pada hari akhirat. Saya mengajar pada hari ini tuan-tuan sekalian, raqib dan atid tidak meninggalkan walaupun satu patah apa yang kita sebut. Kita duduk kata ustaz sedaplah duduk nasihat, tapi ustaz muhasabah untuk dia lagi dahsyat. Kamu pernah nasihat kepada orang lain, bagaimana bentuk pelaksanaan kamu pula? Ma yalfidhu min qawlin, tak ada satu lafaz keluar daripada mana-mana orang, melainkan raqib dan atid catat dan maklumkan laporannya kepada Allah, walaupun Allah sedia mengetahui perkara tersebut. Oleh kerana itu Nabi menyatakan, man kana yu'minu billah, siapa dia yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhirat. Para hadirin sekalian, hari akhirat ramai orang tak percaya. Berapa lama dah disebut hari akhirat ni sangat dekat, sudah hampir untuk sampai kepada penghujung dunia. Para hadirin sekalian, nampaknya macam tak nak berlaku hari kiamat, tak berlaku lagi. Daripada zaman Nabi Muhammad dah sebut dekat, tapi berapa sudah tempoh, kita tidak nampak bahawa akan berlaku hari kiamat. Maka pada waktu tersebut berlaku krisis keimanan. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Janji yang diberikan kepada kamu benar, Allah tidak tipu. Hari kiamat itu pasti berlaku. Kamu tunggu sahaja masanya. Mungkin kamu menyambut hari kiamat ketika kamu sudah berada di dalam tanah, dalam lubang kubur. Mungkin juga kamu menyambut hari kiamat dalam keadaan kamu masih hidup dan menyaksikan sendiri ujian-ujian besar pada waktu tersebut. Masing-masing perlu beriman dengan dua perkara ini. Kalau beriman dengan dua perkara ini, kita kena buat apa yang Nabi sebut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Sebab itu para hadirin sekalian, untuk dijadikan alternatif, mana boleh kita diamkan mulut kita. Kita tak boleh berhenti daripada bercakap, sebab sifat lidah ini dia mesti bergerak, dan dia rehat ketika mana dia tidur ataupun dia pengsan. Ketika mana biasa para hadirin sekalian rehat seketika, lepas tu bercakap balik. Contoh tuan-tuan sekalian, mari dalam majlis ilmu hari ini, tuan-tuan dengar saya bercakap. Hampir 50 minit para hadirin sekalian mengikuti, kita langsung tidak bercakap. Tapi lepas daripada kita selesaikan salat, kita naik ke ofis, kita bercakap balik. Demikianlah juga saya bercakap pada waktu ini. Nanti seketika nanti kita senyap seorang diri nak bercakap dengan siapa. Maka Nabi mewujudkan alternatif. Antaranya Nabi Muhammad menyatakan kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimah yang ringan pada lafaz, tapi sangat berat pada timbangan, iaitu kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalaulah kita bermuhasabah para hadirin sekalian, kita baru saja berada Januari 2016, apa cerita 2015? Hadis yang Ustaz baca tadi itu lama dah kita tahu. Ada dua kalimah yang ringan dibicarakan oleh lidah, tapi sangat berat pada timbangan,
Kenapa ringan? Ringan daripada sudut cara nak sebut. Tak berat pun. Boleh sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi jaminan daripada Nabi, dua perkataan yang ringan ini sangat berat pada timbangan. Januari 2015, para hadirin sekalian, terpacul ataupun tidak keluar daripada bibir mulut kita ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi dah kata dia ringan. Apakah Januari 2015 kita sempat untuk menyebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim? Masuk Februari sehingga Disember 2015, apakah kita juga sempat untuk menyebut ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim? Para hadirin sekalian, lalu kita menyatakan kita terlupa untuk menyebut. Alangkah ruginya 2015 yang kita lalui, kerana gagal untuk menyebut dua kalimah yang ringan tapi dijamin sangat berat pada hari akhirat. Apakah 2016 kita nak ulangi cara yang sama? Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini contoh alternatif. Bila mana Nabi pesan kepada kita berkata baik, ada ketikanya kita tak tahu nak bercakap apa. Maka lazimilah dengan zikrullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sambil mengetuk keyboard komputer yang kita gunakan, kita juga boleh menggunakan lafaz subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam ruangan yang lain Nabi menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu ada 70 cabang lebih. Tahap iman yang paling tinggi adalah kata la ilaha illallah. Iman yang paling rendah adalah alihkan duri daripada jalan. Para hadirin sekalian, ucapan la ilaha illallah Nabi letak sebagai ucapan tahap iman paling tinggi. Lalu kita bermuhasabah, 2015 berapa kali kita sempat untuk ucapkan la ilaha illallah? Lalu kita jawab, banyak juga majlis tahlil yang kita hadir. Nasib baik ada orang mati, tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada orang meninggal dunia tak hadir majlis tahlil, mungkin la ilaha illallah tidak terpacul keluar daripada mulut. Apakah 2016 kita masih ingin ulangi style yang sama, sikap yang sama untuk kita tidak mengejar kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka pesanan yang dibawa oleh Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah kamu berkata baik ataupun kamu diam. Nilai diam, tuan-tuan sekalian, bagi golongan salafus soleh, golongan terdahulu, golongan yang berdamping dengan para anbiya, mereka sangat meletakkan nilai yang tinggi. Tuan-tuan pernah dengar kisah yang berlaku pada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, tuan-tuan sekalian, terkenal sebagai orang yang diberikan anugerah mampu melembutkan besi. Wa alanna lahul hadid, dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud alaihi salam kemampuan untuk melembutkan besi. Besi ini, tuan-tuan sekalian, kaedah untuk kita bentukkan ia kepada objek yang lain, kepada benda yang lain, mesti dibakar, kemudian diketuk. Tapi tidak untuk Nabi Daud alaihi salam. Bagi Nabi Daud alaihi salam, apa yang mampu dibuat adalah dengan melenturkan, menguli, seperti menguli tepung. Membuat sesuatu benda yang nak diperlukan oleh Nabi Daud mengikut acuannya sendiri, hanya menggunakan tangan. Ini dipanggil sebagai mukjizat. Alanna lahul hadid, kami kurniakan kemampuan melembutkan besi. Maka daripada besi yang pejal, yang keras, Nabi Daud alaihi salam boleh bentukkan menjadi pedang, boleh bentuk menjadi baju besi, boleh bentuk menjadi pelbagai peralatan menggunakan besi. Suatu ketika, para hadirin sekalian, Nabi Daud alaihi salam buat kerja menggunakan besi. Diperhatikan oleh pembantunya yang bernama Khidir. Khidir pembantu pada Nabi Daud alaihi salam. Bila menyaksikan apa yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam, duduk bentuk, duduk
buat beberapa kerja menggunakan besi tapi tak tahu apa tujuan sebenar nak buat. Nak jadi pedang ke, nak jadi apa tak tahu. Lalu Khidir tercetus nak tanya. Khidir menyatakan pada waktu tersebut, nak tanya, sebenarnya apa yang dibuat oleh kamu wahai Nabi Allah? Tapi masa dia nak tanya tersebut, dia terdiam. Dia kata, kalau aku tunggu seketika, aku tahu juga apa yang akan dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu dia tunggu. Tak lama, tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam siap. Bila siap, tuan-tuan sekalian, ternyata yang dibuat oleh Nabi Daud AS adalah pakaian baju besi untuk berperang. Kata Khidir pada waktu itu, nasib baik aku tak tanya. Kalau tidak, sia-sialah aku bertanya. Walaupun aku dapat jawapan lebih awal, tetapi pasti jawapan sebenar dengan penyaksian, dengan aku menonton sendiri. Walaupun Nabi Daud tak jawab, aku boleh tahu itu baju besi. Maka aku telah mengelakkan kerugian daripada berkata-kata. Maka untungnya aku mendiamkan diri. Para hadirin sekalian, mereka menilai daripada sudut aspek waktu. Sebab itu penyair Arab ada menyebut, para hadirin sekalian, idza saqatu ra'aita lahum 'uqula, ra'aita lahum jamala, wa idza nataqu ra'aita lahum 'uqula. Apabila mereka diam, kamu akan tengok betapa cantik, betapa segaknya mereka. Kerana mereka diam, mereka tidak berbicara. Tetapi tatkala mereka diperlukan untuk bercakap, wa idza nataqu, bila saja mereka memulakan bicara, ra'aita lahum 'uqula, kamu akan dapat lihat betapa bijak dan betapa berakalnya dia membicarakan sesuatu. Para hadirin sekalian, sebab itu kalangan kita buat perubahan. Pada kita, para hadirin sekalian, orang yang petah berbicara itu hebat. Orang yang banyak berbicara itu hebat. Sehingga kadang-kadang kita memandang sepi, kita memandang sebelah mata. Orang yang mendiamkan diri, tak banyak bercakap, kita relax. Pada kita, pada waktu ni orang ni tak hebat. Orang yang pandai bercakap, orang yang pandai berkata-kata, orang ni hebat. Tuan-tuan sekalian, ada orang yang hebat dengan berkata-kata, tetapi hebatnya diukur daripada sudut katanya baik ataupun tidak. Ada orang yang hebat kerana dia tidak berkata-kata, kerana untuk menjaga daripada sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, Islam dia ada dua kaitan ini. Menurut barat, para hadirin sekalian, orang yang mampu menguasai orang lain, mereka adalah golongan yang berpengaruh. Bukan soal berpengaruh, soalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ada orang yang membina pengaruh, tetapi pengaruh dengan manusia, tetapi mendapat kemurkaan daripada Allah. Membina populariti dengan manusia, tetapi kita telah membina kemurkaan daripada Allah. Itu tak boleh. Maka Islam mengaitkan dua perkara ini untuk kita menjadi orang yang berjaya. Man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada antara dua tulang dagunya dan antara dua kakinya, aku menjamin baginya syurga. Siapa dia boleh jamin bagiku apa yang ada dua tulang, lisanlah, lidah, tulang dagu, dan apa yang ada antara dua kaki, iaitu kemaluan, maka aku jamin untuknya syurga. Kaedah Nabi didik para hadirin sekalian banyak sudut. Sudut yang pertama tadi, Nabi letak muqaddimah syaratnya orang beriman Allah dan hari akhirat. Hadis yang kita baca ini, Nabi mendidik para sahabat dengan berfikir ada dua anggota. Satu duduk antara dua dagu, yang kedua duduk antara dua kaki. Kalau anggota ini kamu mampu jaga dan janji dengan aku, kamu boleh jaga, aku jamin syurga. Perjanjian para hadirin sekalian seringkali dibuat oleh Nabi SAW. Pernah berlaku dalam proses pendidikan Nabi panggil para sahabat, datang ke sini. Nabi kata, mahukah kamu berjanji dengan aku kepada Allah Subhanahu wa taala untuk patuh perkara ini? Sahabat dengar perkara tersebut,
apatah lagi berjanji dengan Nabi, daripada Allah, di depan Nabi. Mereka terus menyambut. Mereka kata, kami mahu ya Rasulullah, kami bersedia. Lalu Nabi terus menyatakan pada waktu tersebut, panggil semua, beberapa orang duduk dekat dengan Nabi. Lalu Nabi kata, berjanji dengan aku, la tusyriku billah, jangan kamu melakukan syirik dengan Allah Ta'ala, jangan sekutukan Allah, jangan kamu rasa ada lagi kuasa lain sehebat kuasa Allah Ta'ala, jangan syirik. Satu. Yang ni Nabi Muhammad guna suara yang lantang, jelas didengar. Yang kedua, Nabi menyatakan la taznu, kamu juga jangan berzina. Yang ketiga, Nabi kata la tasraku, jangan pula kamu mencuri. 3 perkara, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut terang. Lepas daripada Nabi sebut secara nyaring, secara terang, secara jelas, beberapa orang sahabat ini Nabi sebut perkara yang keempat, tapi Nabi berbisik. Nabi menyatakan la tas'alu ahadan ghairallah, kamu jangan minta sesuatu untuk kepentingan kamu lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para sahabat pun ikat janji. 3 perkara nyaring, 1 perkara yang Nabi sebut cara berbisik. Lalu para sahabat kata, kami berjanji tak akan syirik, kami berjanji tidak akan berzina, kami berjanji tidak akan mencuri, kami berjanji tidak akan minta sesuatu untuk kepentingan kami, untuk diri kami lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, 4 perkara ni janji dengan Nabi. Dilalui waktu yang cukup tempoh yang lama. Pada waktu tersebut, para sahabat patuh dalam perjanjian ini. Mereka hormat. Sebahagian besar generasi sahabat yang berjanji ini telah pun meninggal dunia. Kisah ini terus bersilih ganti. Kebetulannya dilalui oleh seorang yang terkemudian. Dia tidak sempat dengan Nabi. Namanya Abu Hamzah Al-Khawlani. Abu Hamzah Al-Khawlani, para hadirin sekalian, dia tahu kisah ini. Dan dia menyatakan pada waktu itu, aku tidak sempat menghadap Nabi. Aku tidak dapat peluang menatap wajah Nabi. Aku tidak memiliki rezeki untuk menikmati pergaulan dengan Nabi. Abu Hamzah menyatakan, tapi bila aku mendengar para sahabat berjanji di depan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku juga nak berjanji. Nabi menyatakan la tusyriku billah, jangan kamu syirik pada Allah. Maka aku berjanji aku tak akan syirik. Nabi menyatakan la taznu, jangan kamu berzina, aku berjanji aku tak akan berzina. Nabi menyatakan la tasraku, jangan kamu mencuri, aku berjanji tak akan mencuri. Nabi menyatakan la tas'alu ahadan ghairallah, jangan minta sesuatu untuk diri kamu lain daripada Allah, aku berjanji tak akan buat perkara ini. Tuan sekalian, dia berjanji dengan Allah. Nabi tidak ada. Para sahabat di depan Nabi. Abu Hamzah Al-Khawlani, para hadirin sekalian, Allah uji dia. Berlaku musibah yang pertama dalam rombongan haji. Dia nak pergi haji, ikut jamaah melalui meredah padang pasir. Selepas daripada tu jamaah tertinggal dia. Masa berhenti satu tempat, nak qada hajat, nak solat, nak uruskan diri, kemudian tertinggal Abu Hamzah Al-Khawlani. Ingat dah duduk dalam rombongan, tapi tertinggal. Abu Hamzah tengok semua orang dah berjalan, bertawakal pada Allah, tak apalah, seorang diri pun aku berjalan seorang diri. Sedang berjalan, para hadirin sekalian, datang musibah yang kedua. Tadi ditinggalkan. Musibah yang kedua, tiba-tiba dia terjatuh dalam satu lubang telaga yang telah ditinggalkan. Jatuh dalam telaga, para hadirin sekalian, nak bangun seorang diri, nak keluar daripada telaga tersebut tak mungkin. Perlu bantuan daripada manusia. Maka Abu Hamzah Al-Khawlani berdoa pada Allah, mudah-mudahan ada bantuan, mudah-mudahan engkau mempermudahkan aku. Macam-macamlah doa yang telah dibacakan. Tiba-tiba terdengar satu suara kumpulan jamaah. Barangkali juga nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Makin lama makin hampir, makin lama makin hampir, cukup jelas. Tiba-tiba makin sayup kedengaran. Abu Hamzah Al-Khawlani letak harapan mereka jenguk. Tapi mereka tak nampak pun telaga tersebut. Apa pilihan pada Abu Hamzah Al-Khawlani? Abu Hamzah Al-Khawlani pada waktu tersebut nak berteriak, minta tolong. Baru sahaja dia nak katakan tolong, aku berada dalam lubang telaga ini, tiba-tiba para hadirin sekalian, dia teringat, aku pernah berjanji dengan Allah tak akan minta tolong dengan manusia. Tuan-tuan sekalian, batalkan niat tersebut. Dia batalkan hasrat dia.
Tak jadi minta tolong, mendiamkan diri dan terus berdoa pada Allah. Jemaah ni terus berlalu pergi. Tuan-tuan sekalian, ini hidup mati kita. Kalau tidak ada manusia yang bantu, pada waktu tersebut kita kelaparan. Kemungkinan besar kita akan dikebumikan dalam lubang telaga tersebut. Tapi dia sabar, tunggu, berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya terdengar suara yang kedua. Ada jemaah yang lain. Dan lebih menarik para hadirin sekalian, jemaah ini kedengaran daripada dalam lubang telaga tersebut sebut. Mereka kata, ada telaga. Bila sebut ada telaga tu, harapan agak cerah menurut Abu Hamzah. Mudah-mudahan mereka datang, mereka jenguk, aku dapat diselamatkan. Terus berdoa. Tetapi tak lama selepas daripada itu, ahli jemaah ini bercakap tentang telaga, tapi aspek yang lain. Dia kata, bahaya telaga ni kalau kita biarkan. Kita mesti buat sesuatu, kita kena tutup telaga ni. Apa pilihan yang ada pada Abu Hamzah Al-Khawlani? Kalaulah mereka benar tutup telaga ni, jawabnya orang tak akan temu dah aku. Orang akan anggap bahawa telaga ni sudah tidak ada, dia tutup. Dan tidak ada orang pun yang duduk di dalamnya. Abu Hamzah Al-Khawlani masih lagi ingat janjinya, supaya tidak minta tolong dengan manusia untuk kepentingan diri dia. Pada waktu tersebut, tuan-tuan sekalian, ahli jemaah ni tutup sungguh. Ambil perkara-perkara pelepah tamar dan seumpamanya yang boleh ditutup. Langsung ditutup, tidak menjenguk ke dalam lubang telaga tersebut. Abu Hamzah Al-Khawlani masih bergantung harap pada Allah. Setelah ahli jemaah kedua ini pergi, dia terus membaca doa pada Allah. Lalu terdengar satu suara, hulurkan tangan kamu, hulurkan tangan kamu. Maka tatkala itu dia pun hulurkan tangan, dan seperti ditarik keluar daripada lubang telaga itu, tiba-tiba dah berada di atas. Kata Abu Hamzah Al-Khawlani, hadhihi samaratu tawakkal. Ini buah tawakal. Para hadirin sekalian, ketika mana berlaku perkara ini, para alim ulama ada yang telah mengambil sikap mengkritik kisah Abu Hamzah Al-Khawlani. Saya kena dedah kritikan ini, tuan-tuan sekalian. Saya bimbang juga. Orang yang dengar apa yang kita sebut lepas daripada ni, kalau sakit tak nak jumpa doktor dah. Sebab apa? Sebab kita bergantung harap pada Allah. Abu Hamzah Al-Khawlani ni kisah special dia. Ibnul Jauzi, salah seorang ulama yang kritikal terhadap ulama tasawuf, beliau berikan satu komentar yang cukup baik. Beliau menyatakan kisah Abu Hamzah Al-Khawlani ini benar. Ini bukan kisah dongeng. Ini bukan kisah rekaan. Kisah ini benar berlaku. Tetapi sikap daripada kisah ini tidak benar. Tawakal tidak menafikan kita boleh minta tolong dengan manusia. Walaupun kita bertawakal, kita boleh minta tolong dengan manusia. Para hadirin sekalian, Ibnul Jauzi menyatakan kalau kita sakit, penyakit itu datang daripada Allah, dan kesembuhan itu datang daripada Allah. Untuk memulakan kesembuhan, kita boleh mendapatkan rawatan daripada mereka yang berkepakaran. Ibnul Jauzi menyatakan benar, kita boleh minta, tidak menafikan tawakal. Oleh kerana itu, para hadirin sekalian, apa yang kita nak sebut daripada kisah Ibnul Jauzi, Abu Hamzah Al-Khawlani adalah kisah ikatan janji dengan Allah. Betapa hormatnya janji dia dengan Allah, dia sanggup untuk tidak ambil bantuan daripada manusia demi menyelamatkan dirinya. Mesej tuan-tuan sekalian, ini kaedah Nabi Muhammad didik para sahabat. Ada ketikanya Nabi letak syarat iman. Ada ketikanya Nabi SAW beri petunjuk. Siapa dia boleh jamin anggota ni dia dapat jaga syurga untuk diri. Ada ketikanya Nabi panggil sahabat, mari kita berjanji. Berjanji tak syirik, berjanji tidak berzina, berjanji tidak mencuri, dan berjanji tidak akan minta sesuatu untuk kita lain daripada Allah. Ini adalah kaedah pendidikan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu itu ialah lidah, dan barang yang antara dua kaki itu ialah farash. Yang dimaksudkan oleh hadis ini, bila sebut sahaja dua tulang dagu, lidah. Kalau boleh jaga lidah, Nabi jamin syurga. Kalau boleh jaga dua farash ataupun kemaluan antara dua kaki, Nabi kata, aku jamin
dia akan dapat anugerah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW ditanya, wasu'ila an akthari ma yudkhilun nas an-nar faqal al-famu wal farju. Maksudnya, dan Rasulullah SAW ditanya tentang yang lebih banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apakah punca manusia dihumbankan dalam neraka? Punca apa yang paling besar sekali? Lalu Nabi menyatakan al-famu wal farju. Berpunca daripada mulut, berpunca daripada kemaluan, farash. Artinya tuan-tuan sekalian, dua anggota ini berwaspada. Sebab inilah dua anggota yang mampu humbankan kita ke dalam lubang neraka paling ramai. Berpunca daripada dua perkara. Mulut mungkin berbohong. Mulut kerana kita ini mengumpat. Mulut kerana kita ini menabur fitnah. Dan pelbagai lagi perkara yang kita buat. Farash, kita melakukan zina, kita melakukan hubungan sejenis, kita melakukan pelbagai lagi perkara-perkara yang tidak diizin oleh Allah. Maka dua faktor ini, dua